Jadi ini antara amalan sunnah, amalan yang Nabi minta kita umat akhir zaman buat. Mudah-mudahan jadi benteng daripada fitnah akhir zaman. Masya Allah. Okey, kita akan membacakan iaitu berkenaan dengan kelebihan istighfar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala sallallahu alaihi wasallam wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah wa man qalaha minal layli wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis yang ke-158. Subhanallah. Hadis ini di sini catatannya adalah hadis yang ke-1. Hadis 1 Sayyidul Istighfar. Okey. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Sayyidul Istighfar ini iaitu sebuah hadis yang menerangkan tentang satu istighfar yang diberi gelaran penghulu istighfar. Dan saya kira semua sahabat-sahabat sekalian, hampir semua daripada kita dah tahu tentang Sayyidul Istighfar. Cuma pada pagi Jumaat yang berkah ini, Allah mengizinkan kita untuk saling mengingat kembali. Sebab ramai yang dah tahu, tetapi bukan semua orang mampu istiqamah beramal. Cuba kita perhatikan sabda Nabi SAW yang bermaksud daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda, bacalah. Nabi kata bacalah. Yang kita bacakan tadi tu, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah. Itu, bacalah itu. Dan nanti tengok maksud dia. Kan, bacalah maksud dia. Yang ni kalau nak Google, cari je. Tekan Google tu kan. Encik Google kita tu, tekan saja penghulu istighfar akan keluar. Dan kalau boleh bila kita baca, dah baca tu bacalah terjemahan. Nabi kata apa? Baginda bersabda, sesiapa yang membacanya pada waktu siang, iaitu pada waktu pagi, dengan yakin, lalu meninggal dunia pada hari itu juga sebelum malam, maka dia adalah ahli syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu malam dengan yakin, lalu ia meninggal dunia sebelum pagi, maka dia adalah ahli syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, selawat, kelebihannya dapat jaminan dekat dengan Rasulullah di mahsyar, di kiamat kelak. Kemudian dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Manakala istighfar yang dinamakan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Nama gelaran penghulu istighfar ini bukan diberi gelaran oleh manusia, oleh kita, tetapi itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penghulu istighfar ini kelebihannya adalah dapat jaminan syurga. Nabi sebut, Allahu Akbar, barang siapa yang membacanya pada waktu siang, iaitu pada waktu pagi, qabla ayus, Nabi sebut di sini, barang siapa yang membacanya mangqalaha minan nahari, pada waktu siang. Siang ni kita kata lepas terbit matahari lah, pada waktu pagi, masya-Allah, pada waktu siang membacanya dengan yakin. Tapi Nabi mengikat dengan yakin. Nanti kita jelaskan sikit. Sekiranya dia meninggal antara waktu pagi hinggalah malam, maka dia adalah ahli syurga. Kalau dia meninggal, dicatat baginya bakal ahli syurga. Subhanallah. Dan barang siapa membaca pula pada waktu malam, ataupun baca lepas asar ke, baca lepas maghrib ke, jika dia meninggallah pada waktu malam tersebut, antara waktu malam hinggalah nak waktu siang pula, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Sayyidul Istighfar yang kita bacakan tadi
merupakan satu amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan amalan tersebut kita boleh dapat jaminan syurga. Di sana ada orang yang bertanya, "Ustazah, takkan semudah itu kan dapat jaminan syurga? Bagaimana kalau orang tu baca pagi, baca malam, istiqamah, tapi dia tak tutup aurat, tapi dia bukan suami yang berlaku adil, bukan suami yang menjalankan amanah. Macam mana Ustazah, dia baca pagi petang tapi dia isteri yang menyakiti hati suami. Dia baca Ustazah pagi petang tapi dia contohnya tak solat. Lepas tu dia kerja pun tak amanah. Contohnya begitu kan. Akhirnya kita akan menjawab bagaimana? Mustahil orang yang membaca Sayyidul Istighfar masih mampu untuk melakukan kemungkaran. Mustahil. Mustahil. Kerana dengan Sayyidul Istighfar itu sendiri kalau dibuat dengan yakin. Sebab itu Nabi sebut, barang siapa yang membacanya dengan yakin. Maksudnya dia membacanya dengan bersungguh-sungguh, dengan menghayati bacaan, dengan memahami apa yang dibaca. Dan daripada pembacaan itu, subhanallah, kalau betul dia baca dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, dia tak akan lagi mampu untuk membuat maksiat. Cuba perhatikan maksud. Sebab itu saya sebut kena baca dengan maksud. Kalau kita baca maksud Sayyidul Istighfar itu sendiri, yang bermaksud, Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam janji untuk mentaatimu sejauh mana kemampuanku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang pernah aku lakukan. Aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau berikan dan aku mengakui semua dosa yang pernah aku kerjakan. Oleh itu ampunilah semua dosaku kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Subhanallah. Sebab itu kita tak boleh memandang surface saja. Memandang zahir je. Kita tak boleh kata, mudahnya nak masuk syurga. Jamin syurga, mati je jadi ahli syurga dengan baca Sayyidul Istighfar. Sebab kita tak memahami pengertian yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah sebut terikat dengan yakin. Barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dengan yakin dan membacanya pada waktu malam dengan yakin. Maksud yakin ini menuntut kita menghayati, memahami, kemudian kita membaca dengan makna, kemudian kita membuktikan apa yang kita sebut. Perhatikan maksud Sayyidul Istighfar tu awal lagi. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Pertama. Yang kedua, Engkau telah menciptakan aku adalah hamba-Mu. Yang kedua, kita mengakui bahawa Allah pencipta dan kita hamba. Bila kita mengakui hamba, kita terus sedar diri, tuan-tuan puan. Sedar diri, kita bukan siapa-siapa, kita hamba. Hamba ni tak ada hak pun nak kata tidak kepada perintah Allah. Hamba ni tak ada hak pun. Kalau kita sedar kita hamba Allah, kita tak ada hak pun untuk melakukan apa yang Allah larang. Kemudian tengok kita sebut apa lagi? Aku berada dalam janji untuk mentaatimu. Kita terus dalam Sayyidul Istighfar ni ada janji dengan Allah. Aku berjanji untuk mentaatimu. Kalau kita sebutlah perkara ni setiap pagi, tuan-tuan puan, subhanallah, insya-Allah kita akan berubah. Kita akan berubah menjadi isteri yang lebih baik, wanita yang solehah. Kita tak akan menangguhkan lagi hijrah. Kita tak akan kata tunggu Ramadan nantilah saya akan berhijrah. Tunggulah saya bersedia. Kita nak tunggu kita bersedia, mati tak tunggu kita bersedia ya. Malaikat maut kalau nak datang ambil nyawa kita, janganlah lagi aku dah rancang nak berhijrah pakai tudung nanti bila Ramadan tahun depan. Aku belum ready. Malaikat maut takkan lambat sesaat. Malaikat maut, kematian tak akan tunggu kita bersedia. Sebab itu lebih baik kita jangan menangguhkan apabila dah datang, dah rasa keinginan untuk berubah, terus berubah. Jangan rancang-rancang waktu yang ngam-ngam, waktu sekian-sekian. Bimbang itu, bimbang ini. Sebab segala halangan kebimbangan itu sebenarnya tak real. Yang real adalah mati. Yang real adalah syurga itu benar, neraka itu benar. Yang kita duduk bayang kalau kita berubah nanti rezeki kita sempit ke, nanti orang tak terima kita. Itu bayangan-bayangan yang diberikan oleh syaitan, oleh hawa nafsu supaya kita melambatkan hijrah. Allahu Akbar. Jumpaan yang barakah ini, tuan-tuan puan-puan, saya menyeru kepada sahabat-sahabat sekalian, kalau barang siapa yang nak hijrah, memakai pakaian yang lebih longgar, tudung yang lebih labuh, maka buatlah secepat mungkin, kerana malaikat maut tidak akan melambatkan tugasnya walaupun sesaat. Dan kalaupun kita berubah baru 5 minit, baru 1 hari,
Dan ketika itu kita telah pun diambil nyawa, kita telah dicatat bagi orang yang taat kepada perintah Allah. Walaupun baru sehari je betul-betul taat. Dah 30 tahun dah menentang perintah Allah. Dah 40 tahun dah menentang. Dah 50 tahun dah. Walaupun hanya satu hari kita baru taat perintah Allah, kita mati dalam keadaan dicatat orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling kita takut ialah sama ini kita taat perintah Allah. Tiba-tiba bila menganjak umur 30, 40, kita mula nak melarang pula. Kita mula terikut-ikut. Kita dah berlama tahun dah kita taat perintah Allah. Kita takut kita mati dicatat sebagai orang yang melanggar perintah Allah dan melakukan larangan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat sekalian, Sayyidul Istighfar ini dia bukan sekadar memohon ampun kepada Allah, sebab permohonan ampun itu hanya ada pada hujung. Tetapi daripada awal adalah pengakuan demi pengakuan. Pengakuan bahawasanya Allah menciptakan kita. Pengakuan bahawasanya kita hamba Allah. Pengakuan bahawasanya kita berikrar untuk mentaati Allah. Pengakuan bahawasanya kita ini melakukan banyak dosa. Pengakuan bahawasanya Allah memberikan kita pelbagai nikmat. Hujung barulah, ya Allah, aku memohon ampun di atas dosa-dosaku. Subhanallah. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita Sayyidul Istighfar ini perlu dibaca dengan yakin. Dengan yakin. Yakin ni dengan percaya apa yang kita sebut dalam Sayyidul Istighfar. Nescaya orang yang benar-benar membuat seperti mana yang Rasulullah minta, membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin, dengan ikhlas, dengan membuktikannya, maka insya-Allah kita akan berubah dan akhirnya benar-benar kita mati dalam keadaan dijamin syurga. Sebab Nabi sebut, siapa yang mati membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi sehinggalah waktu petang, kalau dia mati dalam antara tempoh tersebut, dia dijamin, dia dicatat sebagai ahli syurga. Subhanallah, Allahu Akbar.